でももし生まれ変わったらことわざにあるように道が遠ければ景色も広い。一言加えたい。景色も広いとは、私がいた国の歴史、文化、出来事の知識と勉強も広くなるです。Angan-anganku untuk meneroka negara-negara luar sebahagiannya sudah terlaksana. Namun, ada lagi satu keinginanku untuk menjelajahi sebuah negara yang kecil, harmoni cara hidup mereka, aman, mempunyai majoriti penduduk yang beragama Islam dan memegang prinsip Melayu Islam beraja. Pengajian singkatku di negara Brunei Darussalam sebelum ini memberikan aku sedikit sebanyak pendedahan mengenai latar belakang Brunei. Khairani, teman yang ku kenali daripada sosial media dan merupakan anak jati Brunei. Dia banyak mengetahui latar belakang sejarah negaranya. Aku berterima kasih kerana mempunyai sahabat yang membolehkan aku mengenali lebih dekat lagi akan sejarah negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam yang terletak di Pulau Borneo telah mencapai kemerdekaannya pada tahun 1984. Perjalananku dari negara kelahiranku menuju Bandar Seri Begawan terasa cepat dan aku seperti tidak percaya bahawa aku sudah sampai menjejakkan kakiku ke bumi bertuah negara Brunei Darussalam. Back here in Brunei. How's your flight here? Alhamdulillah, it was so smooth. Alhamdulillah. Mira, actually nasabarkan bawa Mira round-round Brunei lagi macam dulu. I know, I cannot wait to start this journey with you. Okay, jom. Assalamualaikum. Nama saya Khairani dan saya adalah seorang yang aktif dalam media sosial dan gemar membuat konten video untuk blog saya sendiri. Saya sering dipanggil sebagai Khairani Ashri. Saya adalah kakak kepada 5 orang adik dan masih menuntut di Laksamana College of Business dalam jurusan perdagangan. Saya selalu mencabar diri saya sendiri dan matlamat terbaharu adalah untuk menguasai bahasa Mandarin selain daripada bahasa Inggeris. Saya berpendapat dengan mempelajari bahasa asing selain daripada bahasa ibunda adalah satu bonus. Saya percaya kepandaian berbahasa lain akan memudahkan lagi berkomunikasi dan membolehkan saya menceritakan dan mengongsikan mengenai sejarah-sejarah di negara ini. My name is Amira Sato and I'm a Japanese-Indonesian girl who recently graduated from the University Brunei Darussalam, or also known as UBD in Brunei. Hence why I took Bachelor of General Engineering majoring in Energy Systems. Oh, and I'm also the youngest in my family. I discovered lots of knowledge from them and my personal passion grew throughout the years. I've been actively creating online contents on my social media focusing on avant-garde, makeup and unique hijab styles. Alhamdulillah, I gained many supporters who are mostly Bruneians given the time I used to stay in their lovely, peaceful country.
And before you wonder, yes, saya boleh berbicara dalam bahasa Melayu. Kerana ayah saya orang Jepun dan ibu saya orang Indonesia, kami telah pergi ke merata tempat untuk menemui pelbagai budaya yang berbeza. Negara Brunei Darussalam menarik minat saya untuk melanjutkan pelajaran, tetapi saya tidak pernah mempunyai masa untuk mendalami sejarah negara ini. Tapi selepas tamat pengajian dan sebelum menyambung pengajian sarjana, saya fikir, mengapa tidak menggunakan masa untuk kembali ke sana dan mengetahui lebih lanjut tentang sejarah unik mereka, bukan? Pada masa yang sama, saya juga boleh membuat blog untuk rakan-rakan penyokong saya di media sosial. Ia akan menjadi peluang yang hebat. Sungguh nyaman rasanya berada di negara yang masih banyak mengekalkan kehijauan ini. Suasananya yang harmonis ditambah dengan udara yang segar serta pemandangan yang cukup menarik. Aku dan Kai meneruskan pencarian tempat-tempat bersejarah di sekitar mukim Kota Batu. Betul kata pepatah, jauh perjalanan, luas pemandangan. Destinasiku seterusnya ialah Museum Teknologi Melayu. Okey Mira, sekarang ni Tani berada di Museum Teknologi Melayu. Dan Mira mau tahu kan macam mana penduduk kampung air dulu menjalani rutin mereka? Of course, yes. Okay, jom cek di dalam. Okay, let's go. Dirasmikan pada 29 Februari 1988 oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin Sultan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Museum ini mempamerkan teknologi-teknologi tradisi yang digunakan oleh penduduk di kampung air dan masyarakat tempatan yang tinggal di kawasan darat. Okay, hi! So now we are here at Brunei Malay's traditional technologies in the water villages. Uniknya teknologi tradisi rakyat Brunei. Dari cara pembuatan perahu, cara pembinaan rumah, sedikit sebanyak telah dapat aku pelajari. Begitu juga teknologi, tradisi cara pembuatan ambulong yang banyaknya dikerjakan oleh penduduk di kawasan darat. Unik dan pada masa yang sama amat kreatif. Apa yang Mira lihat sekarang ni, ia tadi cara hidup orang di perumahan kampung air. Dan ini apa yang dorang harus adaptasi untuk menjalani rutin dorang seharian. Segala binaan susul atur di sini menggambarkan cara penduduk kampung air dulu tinggal. Menarik Kai.
Mira, inilah salah satu teknologi dulu, iaitu bertenun kain. Dan tradisi ini masih lagi diadakan sampai zaman ini. Tapi of course lah Mira, ada perubahan dan evolusi. Oh, that's so interesting that they keep that traditional ways from the old days until now. Kan? Yeah. Setelah menghabiskan masa agak lama di Museum Teknologi, hati teringin pula untuk mengambil angin petang dan seterusnya melihat matahari terbenam. Sebelum itu, aku sempat singgah ke Tugu Peringatan Brunei Australia 1945 yang terletak di Jalan Muara. Tugu Peringatan Brunei Australia dibina pada tahun 2010. Terletak di Taman Rekreasi Pantai Muara, tugu ini dibina bersempena memperingati pendaratan tentera Australia dalam Perang Dunia Kedua di negara Brunei. Hi! So now we are at Tugu Peringatan Brunei Australia 1945. And where are we located? Muara Beach. Yes. We're at the Muara Beach. You can see the beach right behind us. Tugu tersebut dirasmikan bersama oleh Yang Berhormat Pihen Dato' Singa Manteri Kolonel Bersara Dato' Seri Paduka Haji Muhammad Yasmin bin Haji Umar dengan Tuan Alan Griffin, Australia's Minister for Veteran Affairs. Mencari fakta sejarah Bukit Tempayan Pisang mengizinkan aku untuk terus melangkah kaki naik ke puncak bukitnya sambil melihat panorama ciptaan Maha Esa. Dengan ketinggian puncak lebih kurang 500 meter, bukit ini merupakan tempat penggemar-penggemar aktiviti hiking. Para pendaki boleh melakukan pendakian di kawasan tersebut sekitar 2.7 km untuk mengelilingi Bukit Tempayan Pisang. Semasa menuruni bukit, para pengunjung pasti melintasi dua buah gua iaitu Gua Radat dan Gua Harimau. Seorang penduduk kampung Serasa iaitu Awang Radat yang terkenal dengan kegagahan dan dipercayai mempunyai ilmu kebatinan.
Beliau sering menemui Puteri Bunian yang diperisterikannya setiap bulan purnama. Dengan kaitan ini, maka gua ini dinamakan Gua Radat. Gua Harimau pula terletak di bawah Bukit Tempayan Pisang dan mengikut legenda, di gua ini terdapat 2 ekor harimau yang telah membaham isteri Awang Mawang iaitu Dayang Mawar, di mana akhirnya Awang Mawang berjaya membunuh kedua-dua ekor harimau tersebut. Akan tetapi disebabkan malu terhadap masyarakat kaum kerana tidak dapat menyelamatkan nyawa isterinya, Awang Mawang telah membunuh diri. Daripada kisah ini, orang kampung menamakan gua ini dengan nama Gua Harimau. Eksplorasiku hari ini sangat memenatkan. Namun demikian, pada masa yang sama aku amat teruja kerana hari ini aku beroleh pengalaman yang baru. Kunjunganku ke negara Brunei Darussalam kali ini amat bermakna. Meskipun singkat, namun aku amat berpuas hati dengan apa yang aku perolehi dan terokai. Terima kasih ku ucapkan kepada sahabat baikku Kai yang banyak memberikan aku info-info yang bukan sedikit mengenai Brunei. Betul kata pepatah, memahami masa kini, kita harus tahu dan mencari masa lalunya. Begitulah sejarah dan aku amat bertuah kerana berkesempatan berkunjung ke salah satu tempat yang selalu menjadi tarikan para sejarawan. Adalah pengajaran dan pembelajaran. Kadang-kadang pembelajaran bukan hanya di dalam bilik kelas, tetapi apa yang kita rasa, apa yang kita alami adalah juga pembelajaran. Mengeksplorasi negara ini setiap saat memang ada sahaja pengalaman baru yang aku dapat. Lain negara, lain adat dan lain pula cara hidupnya. Bermula dari pusat sejarah, aku diceritakan oleh Kairani mengenai dengan sejarah Batu Tarsilah, Makam Bolkiah dan Makam Sultan Sharif Ali. Sejarah kampung air, Jong Batu, regata serta sejarah gerai jualan awal 80-an membawa ke 90-an turut disajikan. Turut menjadi kebanggaan rakyat Brunei adalah Tugu Jam, Lapau Lama, The Royal Wharf dan Mercu Tanda Dirgahayu 60. Museum Maritim mengongsikan banyak latar belakang pensejarahan. Aku turut berkesempatan mengetahui sejarah Pulau Cermin.
berkeluasan 1,166 km persegi di daerah Tutong, Kairani membawaku menjejak sejarah Pekan Tutong. Pekan Bangar yang sinonim disebut Green Jewel membawaku ke tapak industri getah, industri yang terkenal satu ketika dahulu. Suria Energy Lab, Museum Daerah Belait memberikan aku berbagai info yang padat dan setelah kepenatan, aku dan Kairani berehat sambil menikmati angin petang di Taman Rekreasi Luagan Lalak, Labi yang juga mempunyai ceritanya yang distinktif. Masih banyak tempat-tempat sejarah yang ingin aku explore. Namun, masa tidak mengizinkan aku untuk lebih lama di negara ini. Walau bagaimanapun, aku sudah cukup bersyukur dan mendapat banyak pengalaman yang amat berharga.